Assalamualaikum dan salam sejahtera berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya Nur Zawani Mispan. Seorang penceramah agama di Kelantan didakwa menyampaikan kuliah berbaur hasutan terhadap kaum lain di negara ini dalam satu ceramahnya baru-baru ini. Rakaman suara penceramah tersebut beredar di aplikasi WhatsApp sebelum dimuat naik di TikTok oleh seorang aktivis politik Kelantan. Dalam rakaman itu, penceramah wanita terbabit mendakwa kaum Cina banyak mencampuri urusan agama Islam. Menerusi salinan report polis yang dilihat oleh Harapan Daily, penceramah tersebut dikenali sebagai Ustazah C5 Muhammad atau Kak Cik. Laporan polis dibuat pada 22 Oktober lalu. Difahamkan kejadian yang berlaku ketika penceramah itu menyampaikan kuliah duha di Masjid Al-Raudah Mukim Palembang. Dalam laporan tersebut, Ustazah C5 didakwa menyampaikan kuliah yang berunsur fitnah dan perkauman, antaranya menuduh China akan menyerang Malaysia dan ahli politik Cina di negara ini mengganggu urusan Islam. Namun sehingga kini masih belum ada kemaskini mengenai kes ini dari pihak polis. Dalam perkembangan lain, sebuah papan iklan milik wakil rakyat pembangkang di Pahang tular di media sosial. Papan iklan besar di tepi jalan itu bertujuan meminta sumbangan orang ramai untuk don berserah. Adun berserah ialah adan surah Rabu dari PAS. Iklan pada papan itu tertulis tabung perkhidmatan don berserah dengan turut disertakan nombor akaun Maybank Pusat Khidmat Don Terbabit. Ia turut menyediakan kod QR untuk mereka yang mahu menyumbang secara atas talian. Perkara itu menarik perhatian ramai sekaligus menjadi bualan dalam kalangan pengguna media sosial. Mereka secara sinikal berkata PAS kini sudah maju tidak lagi menggunakan PIN Milo. Parti itu sinonim dengan PIN Milo kerana kebanyakan aktiviti parti digerakkan dari derma ahli parti dan penyokong. Beberapa pengguna berkata wakil rakyat seharusnya membantu penduduk. Tetapi sebaliknya pula berlaku apabila duit dihabiskan untuk menyewa papan iklan dan meminta sumbangan. Sementara itu, seorang ahli jemaah pengarah nafas mendakwa keputusan menggantung pengurus besar mereka Muhammad Faris Arifin bukan keputusan sebulat suara. Beliau mendakwa ia dibuat secara undian selepas sebahagian ahli jemaah tidak bersetuju, bahkan membantah keras keputusan itu kerana asas tindakan berdasarkan andaian semata-mata. Zamir Ghazali dalam satu hantaran di Facebook turut menafikan alasan penggantungan Faris kononnya kerana terbabit kesalahan tata kelola yang melibatkan salah guna kewangan pertubuhan itu. Zamir mendakwa ia adalah naratif dan persepsi yang direka-reka. Beliau membuat penjelasan itu berikutan kenyataan dibuat beberapa ahli jemaah pengarah nafas yang boleh dibaca sebagai bertujuan menimbulkan persepsi negatif ketika mana proses siasatan dan dakwaan belum dibuat. Semalam, pendaftar Pertubuhan Peladang menolak keputusan ahli jemaah pengarah nafas untuk menggantung pengurus besarnya Muhammad Faris Arifin. Baiklah, sekian berita terkini Harapan Daily. Kita berjumpa lagi.